Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Yang kita hormati pengurusi majlis kita pada pagi ini yang baru saja memberikan kata-kata luan, seluruh sah kepimpinan yang ada di atas pentas bersama kita pada pagi ini, hadirin hadirat muslimin dan muslimat tetamu Allah sekalian, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah dengan limpah dan kurnia yang kita dapat berkumpul pada pagi ini di Medan Selera Jertih dalam suatu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini ditulis dalam buku catatan amal kita sebagai satu amal saleh yang akan memberi kebaikan kepada hidup kita di dunia ini, dan semoga ia menjadi salah satu daripada asbab kemenangan pada hari kita akan bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti, insya-Allah. Walaupun tak sampai setahun lagi saya rasa majlis ilmu di Medan Ilmu Jertih ni, tapi kalau macam ni punya ramal lah orang, maknanya orang besuk ni, orang putih kata rare lah. Biasa mana dah order lah. Nah, kalau ramal gini majlis ilmu, nah, sama macam Kota Baru lah. Saya pergi di Medan Ilmu Kota Baru gini kok pagi Jumaat. Jadi Allah perkenankan hajat kita, iaitu kita nak kumpulkan sebagai suatu tempat kita mengutip ilmu, dan seminggu sekali di Medan Selera Jertih berjaya. Allah makbulkan. Kita tengok berduyung-duyung orang lagu ni, bukan senang kita rasa nak tinggal rumah pagi-pagi nak mari duduk dengar kumpul ramai-ramai. Alhamdulillah, tahniah kepada penganjur, dan terima kasih kepada seluruh warga Besut kerana telah menjayakan apa yang kita cita-citakan itu. Sementara kita kumpul soalan, ada suatu hadis. Boleh duduk depan ni, boleh duduk. Nak duduk atas ni pun boleh. Duduk depan ni boleh duduk. Masuk TV ni, duduk depan untung. Saya seorang ni tak boleh masuk, penonton boleh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu. Katanya kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, dan tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Dia bertanya ringkas kepada Nabi, wahai Nabi, manusia macam manakah yang paling baik atau yang terbaik? Rasulullah SAW jawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala rawahu Tirmizi. Nabi jawab, orang yang paling baik atau antara orang yang terbaik ialah orang yang umurnya panjang dan amalannya molek. Pendek ya. Tapi dalam hadis yang lain ada Nabi menjawab dengan jawapan yang lain. Sebab tu kita kena tengok banyak hadis, ucapan-ucapan Rasulullah bergantung kepada wakil jawapan baginda. Jadi dalam hadis ni bila ditanya manakah manusia yang terbaik, Nabi jawab yang ada dua ciri. Yang pertama panjang umur, dan yang kedua amal dia baik. Bila sebut umur, dia berkait dengan ajal, dan dia berkait dengan mati. Habis tempoh hidup, maka marilah mati.
Itu sudah menjadi suatu kemestian. Ajal bukan mati, mati bukan ajal. Tapi ajal ni dia rapat dengan mati. Ajal ni macam rotek kan? Tempoh hidup. Dia bukan mati. Habis tempoh hidup, maka datanglah mati. Jadi dia berapat. Biasa dia begitu. Tapi tak apa, orang panggil telah datang ajal. Maksudnya telah datang tempoh akhir hidup kamu. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu, kata Allah. Bila datang ajal, mana bila datang tarikh akhir kamu hidup, maka matilah kamu maksudnya. Tak boleh nak derah atau lambat walaupun satu saat. Kita boleh tahu ajal kita, insya-Allah boleh tahu. Bilanya hari kita mati. Tiap yang hidup dia pasti akan mati. Tetapi telah diketahui umur kita, masa kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan. Apabila kita duduk dalam perut 4 bulan dalam kandungan mak, katanya Allah kepada malaikat, uktub ajalahu, tulis ajalnya. Maksudnya tulislah tempoh hidupnya. Lalu malaikat pun tulis. Ada yang umur 3 bulan, ada yang umur 3 tahun, ada 45 tahun, ada 60 tahun, ada 93 tahun. Ikut yang ditulis. Maka kita hiduplah mengikut mana yang telah ditulis. Bukan ikut dengan perintah malaikat tu, tidak. Malaikat tulis tu dengan perintah Allah, bukan ikut suka dia. Itu dipanggil umur kita. Bila habis dah ajal, datanglah kematian. Sebab tu dikatakan mati ini adamul hayah liman kana hayya, ketiadaan hidup bagi orang yang sebelumnya hidup. Masa dia hidup, dia panggil orang itu ada kehidupan lagi. Habis dah kehidupan, janjinya matilah dia. Nampak? Dan kalau masa sekarang kita nak tahu boleh ke tak bila kita akan mati. Ajar ni macam rotek kereta. Rotek macam kan, dia tepek depan, pergi bayar di JPJ 45,600. Kalau kereta besar-besar lagi 56,000. Dia akan tulis situ sekian bulan tempoh, tak boleh bawa dah kereta, sekian bulan boleh bawa lagi. Kadang-kadang kita nak pergi jalan jauh, kita kena tengok rotek. Baru ni kita pergi Kuala Lumpur 3 hari, rotek mampu seminggu rotek mampu. Rupanya sampai Kuala Lumpur parking dah bawah hotel. Tengoklah, minggu lepas mampu rotek. Tak perasan, bahaya. Tak ada belanggar, tak apa. Kadang-kadang kita nak tengok nak naik kereta, kita kena tengok rotek bila mati. Betul tak? Kalau kita duduk jalan dah, kita kabur ke bopang kita, terjatuh cermin, kita tengok rotek kereta kita bila mati. Kita ropuang ropuang bila suruh tengok rotek, dia pergi depan kereta, dia kata TAC 6683. Tu bukan rotek order ni, rotek kat cermin. Dia kita tengok pelik. Tapi bukan orang jetih kat lain. Dia kita tengok pelik kereta nak buat gua ni orang kurang. Kok di cermin ya? Lambat lagi mati bang. 29 bulan 2 2019. Lambat tu apa? Dah, ni baru 25 hari bulan. Contoh. Dah, 29 hari bulan 2 lambat lagi. Jadi waktu senang. Kita tengok di cermin kereta. Rotek kita hidup ni nak tengok dua ni. Atas kok ada, balik tengok di cermin. Bang ni tengok atas kok kita ada tak rotek? Tak ada. Dia tulis di mana? Tulis di Lauh Mahfuz. Tulis di suratan ajal kita. Kalau kita tahu, senang sambung. Tengok 2 hari nak mampu rotek, sambung umur. Boleh tahu tak? Boleh. Siapa yang tahu bila kita mati? Allah dan malaikat Israel alaihi salam, malakul maut. Dia tahu. Pasal dia yang ambil nyawa kita. Jadi siapa yang nak tahu bila dia mati, boleh. Caranya dapatkan nombor telefon malakul maut. Kalau ada dah, aku cari dah tak jumpa.
Kalau ada muka lah dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, siapa ni? Ni Israel ni. Gua ni cerita. Dak kita Pak Mak ni, Pak Mak Jetih ni nak bawa taksi. Dak gua ni cerita Pak Mak, nak tahu boleh mati bila. Pak Mak tak lama minggu depan. Dah betul tak boleh anjak boleh 5-16 tahun. Tak boleh, tapi kalau tukar orang boleh. Tukar apa bini hamba. Bini mati dulu tak apa. Faham? Nampak? Kalau boleh telefon senang, masalahnya tak boleh nak telefon. Mari dia Assalamualaikum senyap. Mari malakul maut Assalamualaikum senyap dulu. Pak tengah gerak mata senyap. Itulah rahsia Allah. Kalau beritahu ni jadi susah pula kita. Pakat dak pergi sejid belaka. Sebab apa? Lambat lagi mati ni. Tak ada orang sejid. Tok Imam pun tak mari. Mana Tok Imam tak mari sejid? Kita lambat lagi mati 2036. Lambat lagi tak bawa kita nak main snooker dulu-dulu. Faham lagi? Jadi takut lagu tu. Jadi linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami tak khabar umur kamu berapa-berapa, supaya kami dapat uji kamu yang mana yang terbaik. Nisbah amalan. Jadi Nabi kata orang yang panjang umur, kita ni pendek umur, panjang umur, wallahu alam. Yang kita nak umur kita ini barakah. Pendek pun barakah, panjang pun barakah. Maksudnya walau umur kita pendek, kita isi dengan perkara yang baik. Walau umur pendek, baik, tak apa. Cuma Nabi royak lebih baik kalau panjang umur. Man tala umruhu, orang yang panjang umur lebih baik. Itu ciri yang pertama. Boleh tak kita nak minta tambah umur? Boleh. Tak ada salah. Doa ni apa saja boleh. Jangan doa yang tidak baik sudah. Jangan doa putus silaturahim, minta perkara maksiat dan seumpama baru tak boleh. Kalau pun nak minta dunia, nak minta apa saja yang tidak haram, boleh. Nak minta panjang umur, nak minta boleh buat dah cuti lagi, tak ada salah. Benda yang harus pada syarak, boleh berdoa. Faham tak? Bahasa Arab, bahasa Melayu kok padamu. Yang tak boleh doa, minta benda yang tidak baik. Kita tengok dalam televisi, comelnya bintang filem ni, pelakon ni comel sungguh. Kita berdoa biar jadi bini kita. Tak tanda. Pasal barang tu barang harus. Ni doa bini orang biar bercerai, nak nikah dengan kita pula. Itu barang haram, tak boleh. Jadi doa minta panjang umur. Nampak? Kalau kita semayang tu, kita doa tok lelaki tu tukang baca doa jadi imam, kita tukang aminkan doa sebagai isteri dia. Betul tak? Kadang-kadang kita semayang rumah kan. Laki kita jadi imam, bini jadi makmum lah. Tapi dengar boleh. Kadang-kadang doa tu untuk dia seorang. Kita bini tak tahu kali belakang. Amin, amin, amin. Untuk laki kita semua dia berdoa, Allah matawil umri. Ya Allah, panjangkan umur aku seorang lagi. Kita duduk belakang bini ni, amin, 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 amin. Kita bahas sana dulu. Dia panjang umur. Apa? Doa dia seorang panjang umur. Patutnya biarlah kami, umur kami ini panjang. Nampak? Allah matawil umurana ya Allah. Ya umur kami ni biar panjang. Aku yang suami, isteriku di belakang, anak-anak pun biar panjang umur. Itu cara dia. Jadi boleh kalau umur kita bertambah? Jawabnya boleh. Boleh. Dia lagu mana yang kata tetap dah? Pak tetap dah tu kita beriman. Hak boleh tu pun kita beriman. Allah ni fa'alul lima yuri, maha bebas berbuat apa saja yang dia buat. Dia nak kemah iman pun tak apa, dia nak panjang pun tak apa, dia nak kurang pun dia punya kuasa. Semuanya mampu kepada Allah. Tidak ada yang payah. Semua atas Allah ni yasir, mudah berlaku. Jadi doalah biar panjang umur. Kerana Nabi kata ciri yang pertama orang yang terbaik, man tala umruhu. Cuma ada satu hadis Nabi beri pesanan. Dia berkata umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat aku antara 60 sampai 70. Nabi Adam wallahu a'lam 1000 tahun umur. Nabi Nuh 950 tahun. Zaman Nabi Nuh tu tadika, kamu-kamu ni pergi sekolah tadika umur 200. Baru masuk tadika.
lelah duk main rumah 200 tahun. Nah, anak dara zaman Nabi Nuh bawang akan lipat 100 tahun pun. Nah, pasal Nabi Nuh sendiri umur 950. Pak saudaranya seorang riwayat lah 1500 tahun. Ada yang 1230 tahun zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dah. Pendek zaman kita Nabi terakhir. Nabi kata baina sitin wasamain. Umur umat aku lebih kurang 60 sampai 70. Nampak? 60 sampai 70. Nabi Sayyidina Abu Bakar pun 63 tahun. Yang paling ramai umat Nabi Muhammad mati tak sampai 60. Faham? Tak sampai. Yang lebih pada 70 jarang-jarang orang dalam diri. Nah, kampung ni boleh ada 2 orang, 72, 73. Kau lupa ada seorang 93. Jangan politik ni contoh umur. Nah, 74 dah. Nah, panjang umur. Tapi bukan panjang umur je. Panjang umur mana? Yang hasuna amaluhu. Umur panjang, amalan PA perangai molek sungguh baik sungguh. Itu kita nak. Faham lagi? Jadi ciri yang pertama dengan ciri yang kedua lebih baik yang kedua. Maksudnya lebih baik amal baik daripada lebih baik umur panjang saja. Umur pendek amal baik bagus, umur panjang amal baik bagus. Tapi kalau umur panjang saja yang bagus, umur panjang amal baik. Itu baru molek. Umur panjang tapi amal tidak baik. Janji turun minyak, dak turun-turun. Tu pelawak tu. Faham? Jangan lagu tu tak pakai. Jadi kita tak berumur saja. Kita nak amal yang baik. Sama ada mati muda, mati pertengahan, mati tua, asal amal baik. Bila amal baik, tempatnya syurga. Kalau amal tidak baik, walau orang Islam sekalipun, tempatnya neraka. Yang banyak tak sampai 60. Dulu tahun 80-an kita ingat mati sakit jantung umur 70. Sakit jantung. Nah, tahun 90-an dia kau turun, mati sakit jantung umur 60. Nah, tahun 2000 40. Baru ni 22 tahun. Satu serangan pertama meninggal dunia. 22 tahun. Kau muda. Betul tak? Mati kau derak. Kita ingat lu 80-an kita tengok orang tua sakit. Tok Imam mari berderu baca Yasin. Nah, tinggal kulit dengan tulang. Tudung habis dah dengan kain batik pah. Nah, cuma mata keli. 3 kali baca Yasin, bangun congok. Dok mati setengah. Imam tu celaka. Dok mati setengah. Nah, dengar aku baca Yasin. Nah, baca Yasin bukan mesti mati. Nah, mati ni iza jaa ajaluhum. Bila datang ajal, maka matilah kamu. Nah, bukan baca Yasin. Kena boleh orang yang kita baca Yasin bangun congok. Tok Imam balik baca Yasin bahan tanah puh di betul tiga. Nah, jangan main-main. Nah, cuma kita baca Yasin, baca Quran, turun rahmat, mudah-mudahan memberi keringanan. Itulah tu. Nah, jadi umur kita pun itu. Nah, budak-budak pun mati lah ni. Nah, dulu budak-budak jarang kena penyakit. Nah, demam gitu je. Leni Allah, budak-budak beranak tu jantung berlubang dah. Beranak tu buah pinggang rosak dah. Beranak tu usus tu ada masalah dah. Beranak tu pankreas tak ada dah. Ada yang usus pendek dan sebagainya. Umur 2 hari meninggal dunia, umur 2 bulan meninggal dunia. Tak kira dah kita tak tahu itu rahsia Allah pendek atau panjang. Pastikan ciri yang kedua, wa hasuna amaluhu, amalannya biarlah baik. Amalan kita biar baik.
Allah suka yang kita buat, Nabi suka yang kita buat, maka kita jadilah orang yang beramal soleh. Kita sudah beriman, kita nak selagi tekek yang melayakkan kita dapat surga Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, kita yakin kita sudah beriman. Sekarang kita mengejar di tiket nombor 2, iaitulah wa amilus solihat, amal yang baik. Mudah-mudahan kita beriman dan beramal soleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Pasti kita akan dapat syurga yang di bawah syurga itu air-air yang mengalir indah. Mudah-mudahan dia lagu tu. Jadi pakat-pakat katilah muhasabah, apa yang kurang kita bertaubat, beristighfar kepada Allah. Banyak-banyak istighfar pada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sudah silap di masa lalu Allah tidak ambil kira. Dengan istighfar yang kita sudah buat dosa lepas-lepas, Allah padamkan. Senang tak apa. Kita cari ikan air 2 ekor, buat nasi lemak, buat apa, panggil jiran-jiran kita 5-16 orang, mari makan rumah kita. Itu juga tanda orang tu orang yang baik. Seorang laki-laki pernah tanya Nabi, ya Allah, ayyul Islam khair, Islam yang baik antaranya macam mana? Nabi jawab, tut'imut ta'am, wi makan ke orang. Ada pitih, wi makan ke orang. Ada pitih, wi makan ke orang. Dah, itu tanda orang tu Islam yang sangat baik. Baik, kita tengok soalan yang sudah banyak di atas meja saya ini. Depan ni boleh duduk. Ni depan ni. Tak apa, depan boleh duduk. Banyak dah. Kereta TBJ 6170 menghalang laluan. TBJ 6170. Orang belakang-belakang main duduk depan ni. Apa duduk ni? Orang lelaki boleh duduk sini. Mai duduk depan. Tak apalah, dia keras pun. Tu awak kosing dah 2 tis orang. Nah, 2 tis orang kosing duduk tunggu. Tak sakit tau. Gitu. Mai duduk depan. Kerana kita masuk sesi soal jawab pula. Allah lebih mari ramai-ramai. Satu langkah mari ke majlis ilmu, satu pahala apa, satu dosa. Allah Rabbi. Dan kalau mari 100 langkah, 100 pahala boleh, 100 dosa. Balik aku pula. Itu untung majlis ilmu. Balik lagi dibeli ikan pula, dibeli sayur pula. 2 dalam 1. Ni tak orang ada mengajar orang-orang duduk rumah situ. Tengok cerita keling. Orang jadi ular. Ada benda lain. Orang boleh ilmu dia faham bodoh. Mari dengar dulu. Dalam kubur tak boleh dengar tau. Jangan mandang mata kat dia nak bangun tak boleh tau. Barulah berarti nak pergi dengar. Asal sakit kan nak pergi dengar. Masa dia hak tak sekarang. Ada kita pergi awak hospital, dalam awak hospital detik. Kat orang sakit kan. Dah pergi sebuah bab. Kata sakit apa? Tak boleh nafas. Tak apalah, kita ni daripada masjid ni, Masjid Hadari Jetih ni, Tok Imam untuk bela untuk belakang ni. Jadi kalau kita buat semayang hajat 7 hari 7 malam, nak suruh sihat, nak suruh siang, nak suruh baik ni, boleh tak mari sejid? Kalau baik tak, kita dah bakal tidur sejid tak ada sama dah. Nak tidur sejid dulu kalau baik. Mari. Bila baik mari nak sejid. Tak sekarang nak jam.
Asal masuk hospital nak mari dengar. Asal masuk hospital nak nada kitab mula. Asal masuk hospital baru nak betul tak. Bila sihat tak mari Instagram pula dak sibuk-sibuk lagi. Nah, kita jangan jadi gitu. Masa sihat ni kita jadi baik dah. Iftanim khamsan qabla khamsin. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Antaranya sihataka qabla saqami. Masa kita sihat ni lah kita pergunakan. Dah mu sakit ke? Dah tak sembang. Dah. Soalan yang pertama orang itu, jatuh talak atau tidak sekiranya suami lapas, sekiranya balik rumah ibu jatuh talak. Dan lama kelamaan suami benarkan pula isteri balik rumah ibu. Kini jatuh talak berapa lama edah taklid sekiranya suami ingin merojak semula. Baik. Suami dia kata kalau mu balik rumah mak mu jatuh talak. Faham tak lagi? Jadinya jatuh talak ke tidak? Jawabnya tidak jatuh lagi tidak buat apa yang ditaklid. Dia tengok mu'alak ni. Cuma ulama kata masuk dalam rumah baru jatuh. Kali dia pergi jumpa luar tak jatuh. Macam dia kata kalau mungkin rumah pak dalam hak dia apa ni Tok Bali tu, dia kata ke bini dia, mungkin rumah pak dalam hak di Tok Bali tu jatuh talak. Bini dia pergi tak masuk cakap pintu tak jatuh. Ada khilaf lagi situ. Boleh tahan lagi. Masuk jatuhlah. Jadi nak rakyat tok laki ada kata gitu. Faham? Bini kita nak pergi momok dia kan apa siapa jatuh taklid. Tahu tak? Lain nak pergi tempat jahat. Mungkin lagi tempat jahat tu tu lain. Nah, ni pergi rumah mak. Siapa nak suruh taklid talak. Ni tak molek suami lagu ni. Tak betul. Tak betul. Mak dia kan. Walau kita tak berahi ke mak dia, kita tak berahi ke keluarga bini kita, jangan kita halang. Kan Nabi royak dah kan, jangan buat belaka hak dia nak, dan jangan menghalang belaka. Sedang-sedang. Dia gitu. Baik, kalau jatuh taklid talak, dah guana nak rajak lama mana? Dengar orang puan. Masa rajak ni tengok jenis orang perempuan. Masa edah. Faham? Kalau perempuan yang jenis ada haid 3 kali suci. Ya tarabbas nabi anfusihinna salasata quru kata Allah. Kalau perempuan isteri yang jenis ada haid bila kena cerai eddahnya ialah 3 kali suci. Maknanya masuk haid yang ketiga habis eddah. Faham? Kalau jenis perempuan hak tak ada haid macam moci-moci dia 3 selenda. Faham lagi? Hak tu 3 bulan. 3 bulan sekurang-kurang sebulan kata ulama fiqh kena 30 hari. Maknanya 90 hari eddahnya. Hari ke 91 habis eddah. Begitu juga isteri yang tidak ada apa benda ni, tidak ada haid. Jenis tak ada haid. Muda lagi tak ada haid. Dia kira 3 bulan juga. Jadi nak rajak dalam masa itulah, dalam masa edah. Habis edah dah tak boleh rajak, kena nikah semula. Soalan seterusnya, apakah hukum meruntuhkan rumah tangga orang? Haram. Orang tengah tidur lagi sodok dengan berazan. Faham ni? Runtuh habis rumah-rumah orang. Haram, dosa besar tu. Hak ni mungkin dalam orang suami isteri kot. Suami isteri dia pergi hasuk cerai. Allah Rabbi. Dosanya sangat besar, kena nak. Tepatnya ni memang berat. Kalau jenis pelacur rumah tangga orang. Dia ada rak cocok. Dia cocok ke bini tu begini cerai. Dia tak cerai untuk lelaki. Faham lagi? Atau dia cocok untuk lelaki pula. Bini. Dia pun jadi peci ke bini dia, bercerai pula. Dosa besar. Faham lagi dah boleh. Dua ayam pun kita pergi rutuh orang haram. Rumah ayam. Faham? Ini rumah tangga orang yang dihalalkan dengan kalimah Allah. Dalam akad nikah, ijab dan qabul. Jangan hasut orang. Kita ni kalau kawan kita ada krisis, ada masalah dengan laki dengan bini dia,
kita jangan sokong, kita beri nasihat, sabar, tahu dah tu lagi muda tu, sabar. Nah, kalau kita bercerai, rahmat lari, tak ada rahmat rumah tangga. Nah, tapi jahat itu, Allah belum diam. Dah anak-anak aku, asal susah, ada anak kamu lagi. Tengok, dia main lagu tu, budak-budak jadi mangsa. Jauh daripada mak, jauh daripada ayah, masalah dengan keluarga. Nah, kita tukar cocok. Jadi biar cerdik sikit ampunya badan. Kawan-kawan juga nak tahu kawan kita orang baik, orang jahat. Kalau kita ada masalah dengan bini kita, dia akan nasihat suruh jadi baik semula. Itu kawan yang baik. Kalau kita ada masalah dengan lelaki kita, dia akan nasihat, jangan cerai, sabar, supaya kita baik semula dengan lelaki. Itu orang patut buat kawan. Kalau kawan kita tidak bercerai, susah-susah aku ada, aku backup kamu. Apa-apa, aku tolong kamu bila-bila. Itu putus rumah tangga orang. Yang dilayak, tak layak kita gelar sebagai sahabat, layak kita gelar sebagai syaitan saja. Tapi ada juga salah faham. Dia kata kalau siapa jadi bini nombor 2, dia mengutus rumah tangga orang. Itu salah. Itu tak salah jadi nombor 2. Dia kata siapa jadi isteri kedua, maka dia merebut suami orang. Salah. Kalau begitu isteri Nabi tak betul belaka. Isteri kedua, ketiga tidak butuh rumah tangga orang. Tidak rapah kasih sayang orang dah. Itu hak suami. Dia nak nikah 2, 3, dia punya hak. Isteri pertama tidak salah, isteri kedua pun tidak salah. Lainlah bila kita nikah dengan bini, dengan laki orang, kita jadi isteri muda, kita asuk suami kita suruh cerai hak tua. Itu haram, dosa besar. Faham? Soalan seterusnya, saya selalu baca kunut masa rakaat kedua solat duha. Patutkah saya berhenti dan terus sujud atau baca doa kunut? Dia terbaca doa kunut sembahyang duha, dia kira salah, dia ingat sembahyang subuh. Jawabnya tinggallah, tak ada masalah, tinggal dan turun sujud. Kesalahan yang sedikit. Curi kayu dalam hutan, jual di kilang, buat rabuk. Tetapi tidak diambil tindakan. Kerajaan beri lesen pada kilang, walaupun kilang proses kayu curi. Dia kata pergi curi kayu, lepas tu atau ke kilang, kilang tukang proses, kerajaan beri lesen. Benda ni kena cek molek. Adakah memang kayu tu kayu curi? Sahih kayu curi. Kita gunakan pihak yang berkuasa untuk mengesahkan memang kalau gini curi. Kemudian kita nak tahu lah, adakah pihak kerajaan mengetahui, sudah dapat terima report yang rasmi bahawa kilang ini terlibat dalam memproses kayu curi. Tak dapat surat lagi. Kita kena tunjukkan bukti kepada pihak pemerintah bahawasanya kilang ini proses barang curi. Bila dah kita buktikan, pihak pemerintah wajib kena ambil tindakan. Jika dia tidak ambil tindakan, bersalah, kerana dia sudah bertolong-tolong dalam perkara yang haram, iaitu curi harta kerajaan. Proses tak boleh lagu ni. Lama-lama lingkup negara. Ni lagu tu banyak kan. Tu yang berebu sangat nak jadi menteri tu. Betul tak? Nak jadi menteri tu bukan nak tolong kita. Nak tolong dia, nak suruh senang dia. Jadi hati-hatilah. Cek molek, buat report dan sebagainya. Report tidak jalan juga, masih juga duduk bersekongkol dengan orang yang salah, viral, puasa tak ada. Dia lagu tu. Apakah hukum main kutu? Makruh main kutu. Lepas kita boleh tapal dia tu, kenyek buang selalu. Jangan main-main. Masuk hidung hok lagi. Dah. Dak kutu ustaz, kutu duit tu lah. Kutu duit. Pinjam 100, bayar 100, pinjam 100, bayar 100. Jumhur ulama sebenarnya tidak membenarkan hutang cara begini. Ini hanyalah pandangan sebahagian ulama saja, bukan kalangan yang ramai.
Ada satu pandangan daripada fuqaha mazhab Maliki, ada sebahagian daripada fuqaha mutaakhirin mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Tapi dengan syarat kena ada ijab qabul, kena ada akad. Jadi kalau kita ni main kutub, kita yang dapat bulan ni, betul tak? Yang pertama, orang yang atur duit hari ni kena kata gini sekurang-kurang, saya hutangkan awak RM100 dengan bayar tangguh atau bayar bulan hadapan. Faham lagi? Kita yang terima kena jawab, saya terimalah berhutang dengan awak atau saya bersetuju lah. Faham? Baru sah. Jadi bulan lepas kita bayar pula, saya bayar hutang awak RM100. Tuan hutang kata, saya setujulah, saya terimalah. Faham lagi? Tu, jangan makan holo lagi. Supaya keluar pada khilaf ulama yang mengharamkan. Lepas-lepas nak buat kan yang kita bodoh. Tegik ni kita nak beri 3 orang, nak bayar kutu, kata gini, saya hutangkan awak RM100. Kita tukang terima, saya berhutang dengan awak RM100. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum saya pergi kubur arwah suami saya dan arwah anak saya setiap petang Khamis? Boleh atau tidak? Aku pandangmu. Aku petang Khamis, malam Jumaat, petang Rabu. Bukan bini aku. Mungkin dia lah. Dia arwah suami dia mati dah. Anak dia ada seorang mati. Dia nak pergi petang Khamis. Tak pergi ambil weh. Tak apa. Yang ada yang pergi disko. Faham lagi? Nak pergi kat joget. Betul tak? Nak pergi kat rob judi. Ada boleh. Ni nak pergi kubur. Boleh. Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakkirul akhirah. Ziarahlah kamu semua ke kubur. Kerana ziarah kubur boleh ingat kepada akhirat. Jadi pandangan jumhur ulama, orang perempuan pun perlu juga ingat kepada akhirat. Maka dibenarkan kaum wanita ziarah kubur. Tapi ziarah molek. Jangan pula pakai dedah orang. Ziarah kubur pakai kais ke. Ziarah kubur rambut pun dah tutup. Kita sudah mendedahkan aurat. Nak ziarah kubur benda yang sunat. Ziarah kubur tu sunat je. Dalam ziarah kubur kita buka aurat haram. Jadi tak benar sunat, lawan haram. Jadi kena jaga adab-adab. Faham lagi? Jangan duduk ogeh batu nisan. Laki mati dah pergi kubur laki ni pergi ogeh batu nisan. Apa? Maafkan saya bapak. Cabut batu nisan. Cabut. Bawa ke mana? Jual dah barang second hand. Boleh 15 hari. Faham lagi? Jual batu nisan. Pergi tiung batu nisan kata. Tiung terus batu nisan. Kata siapa dia? Suami hamba. Dah apa tiung batu nisan? Dah itu kita sibuk dah nak tiung. Faham? Suami hidup dah tiung sekarang. Faham lagi? Faham tak tahu baru nak pergi tiung batu nisan. Jadi jaga ada. Benda bodoh-bodoh jangan buat. Boleh ziarah, faham? Kan tak boleh. Dan jangan duduk lama-lama, kita orang tuang. Bolehkah kita memancing sekiranya isteri kita mengandung? Ada orang kata akan kesan pada baby itu nanti. Molek ni. Kalau bini kita mengandung, boleh tak tok lelaki nak pergi ngai? Jawabnya tak ada halangan. Tidak ada larangan. Tak ada seorang, tak ada hadis, tak ada ulama larang. Tak pernah dengar kalau bini mengandung tak boleh ngai. Faham lagi? Tak? Kalau kita ngai hobi tak apa. Boleh tahan tak pergi ngai. Kena orang Kelau jenis ngai. Tak? Jenis memang ngai diri, ngai krisi. Betul tak? Dia jenis tak muka, dia Kelau, dia ada muka, dia ada janda, dia ada ngai, dia ada bubu. Ada pitu. Kalau jenis ngai, faham tak? Ngai diri, duk erek, duk ngai diri pusing pula, 2-3 pula, kopak balik. Nolek dah boleh sekor, nolek boleh sekor. Tak? Jenis ngai atas batu. Dekat dengan boreng minyak tu 200 kilo 3 hari duduk laut. Ngai ikan merah tu semua tu jenis ngai. Faham? Begitu cari makan dengan ngai. Dah kalau bini ngandung 9 bulan tak akan darah. Bering tak ada pula dia ni. Faham lagi? Dua-dua dia kat bering. Dah makan betok tu.
Ni berat nanau tu. Nah, panggil Najib mula. Tak. Yang tak boleh ialah kita menzalimi makhluk. Faham? Lebih-lebih lagi ketika isteri mengandung tu waktu. Kita dilarang. Tak kira ngandung tak ngandung bini bujang kerja nikah. Umat Islam dilarang menganiaya hayawan, renak binatang. Tak, terutama lebih-lebih lagi jika ada anak isteri kita yang sedang hamil. Itu yang betul. Sebab apa? Sebab walaupun tak ada bini, telefon bila kita khianat hayawan, zalim namanya. Barang siapa yang zalim, Allah seksa dia di akhirat. Dan apa kaitan tak kalau bini mengandung? Kalau bini mengandung, lebih-lebih lagi kita nak anak kita tu sihat. Takut-takut dibayar cash kejahatan kita. Kena dia anak Allahu Rabbi. Takut begitu. Dia bukan mesti. Maksudnya janganlah kamu buat zalim pada binatang. Sama ada bini mu mengandung atau mu yang mengandung, tak ada peduli. Faham lagi? Zalim binatang tidak boleh. Jadi orang pergi tambah-tambah, dia tak faham, dia kata selalu bini mengandung tak boleh ringai. Sebab pun tak boleh ringai. Pasal ikan kena di mata kain. Dan memang takkan nak pakai bubuh gam bola air biar lekat gitu. Tak, jangan buat zalim. Kalau mu ringai, jangan zalim. Pasal apa? Bini mu mengandung, takut Allah bayar cash, ada kena dak molek dia anak. Dan kalau bini tak mengandung, mu termasuk orang yang zalim pada hayawan. Ada orang dengai sungai Beteng, boleh ikan buta. Dia beli udang 2 rial sekor panjang itu. Nak ngai kakak putih. Boleh ikan buta. Acul pun bi udang sekor. Dia nak marah, dia ambil ikan buta, dia jemur atas semin. Siapa mampu? Ikan buta tak mampu lalu 5 jam, 6 jam ngak duduk satu. Ini zalim pada hayawan. Tahu tak? Apa dah lepas mula dalam air yang mungkin bunuh lagu tu. Dia tak lagi lepas mula, dia makan semula. Dia takut ikan tu, bila kita lepas mula, dia makan mula upang dia. Bongok tu. Ikan ni kalau dia makan dalam mata kain kita 2 jam, 3 jam dia tak makan lagi, dengung lah air. Sakit gigi je. Faham? Dah bubuh air mata kain upang udang dalam kapung dia. Dia makan lah. Itulah kita nak tak mengai buta, nak mengai kakak putih. Dan kalau nak ayam putih, boleh dah. Tu tak boleh kita lepas mula ni makan semua. 2 ekor mampu 4 rial. Gini mu tulis di kertas, kakak putih je makan. Mubuh di upang. Mu tu sama bodoh dengan ikan buta juga. Ada pula pergi jemur sampai kering kawang tu. Kena ke binatang. Dan benda yang kita tak makan ngai, lepas mula. Cash and release. Tangkap, tak pakai. Lepas Kita bukan makhluk yang jahat. Soalan seterusnya. Apakah hukumnya orang yang suka hina fizikal saya serba kurang? Tak ada. Dia Allah buat ni manusia gitulah, macam binatang kau. Tak, ada gelap, ada cerah, ada kuning, ada koko, ada kelabu asap. Waktu jenis warna. Itu ikut warna tanah. Kita ni jadi ikut warna tanah. Jadi tidak ada kehinaan sebenarnya. Persepsi manusia bila kita duduk latih, anggap benda tu kurang, akhirnya jadi terhina. Padahal hitam putih tidak ada kehinaan. Itu warna kulit. Betul tak? Tapi dari zaman dulu ni, orang bila hitam kita hina dia. Nampak? Kalau ada orang lain buat bini hitam beletong, faham? Kata orang yang hina kat orang. Sebenarnya pun tidak hina. Hina ni kejahatan, curi, nipu, baru hina. Macam menteri-menteri duk nipu dalam tali basing. Tu baru hina tu. Bangang huduh. Takat fizikal tak ada hina kan. Pasal Allah ni ahsanul khaliqi, sebaik-baik pencipta.
Jadi kita jadi sudah terbiasa mindset kita. Hak comel yang tubuh sedang-sedang. Kalau gemuk Allah huking. Tengok ini. Padahal sifat badan ada gemuk, ada sedang, ada kubu. Tak ada. Sebab tu sebenarnya dalam masyarakat panggilan orang gemuk, orang kurus bukan menghina. Tapi sekarang tak boleh. Kerana orang sudah faham makna hina. Padahal yang gemuk itu maknanya yang berbadan besar. Faham? Hak mana semua dara tu orang gemuk. Tak baik kata kita tahu. Apa tak baik? Takkan kata yang kurus itu. Faham? Benarnya sifat itu betul. Tapi masyarakat sudah dididik bila kata gemuk makna kehinaan. Betul tak? Padahal dia tidak salah. Kan? Tapi kita lah masyarakat ni payah nak didik. Jadi kita latih. Kita punya badan, kalau orang panggil yang kurus, jangan kata orang hina kita. Kalau kita bergemuk, jangan kata orang hina kita. Benda ni normal saja. Orang yang tidak baik saja yang mengkategorikan orang tak molek dan sebagainya. Dah. Jadi awak ni sebab kurang, kita pun tak tahu apa kekurangan yang awak. Yang pertama kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Orang yang sudah mati tak boleh nak buat apa dah. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Yang hidup boleh buat lagi, bila sudah mati dia tak mampu buat apa lagi. Kita walaupun kurang, orang kata cacat ke apa, masih boleh mari ke medan selera untuk duduk dalam majlis ilmu. Betul tak? Balik lagi kita nak makan mi goreng boleh, nasi kapik sambal pun boleh. Kerana kita masih hidup. Bila hidup, kita masih banyak nikmat yang Allah beri kepada kita. Jangan hina-hina orang haram pokoknya. Apakah hukum Quran ialah kalam Allah, hadis kursi juga daripada Allah, tapi dikeluarkan oleh Nabi. Kenapa Allah tak angkat hadis kursi jadi ayat Quran terus? Mohon penjelasan. Kerana Allah ilhamkan kepada Nabi, tidak menggunakan perantaraan Jibril, maka dikategorikan sebagai hadis kursi. Adapun kalam Allah turun dengan perantaraan Jibril. 23 tahun habis semua ayat. Ini lagu tu. Soalan seterusnya, nak tanya kita ni, Tuhan dah tentukan ke syurga ke neraka. Kalau kita kuat beribadat pun, dan Tuhan dah tentukan ke neraka jugalah. Kalau tidak beribadat pun, kalau Tuhan dah tentu gitu, kenapa ke syurga juga? Bagaimana tu? Dia kata gini, kita manusia ni kan Tuhan tetap dah masuk syurga, masuk neraka. Jadi kalau kita dah Tuhan tetap dah masuk neraka, kita tak yang mayang tak pada. Sebab kalau kita mayang, dah benda dah tetap dah masuk neraka. Dia main wahodo ni. Memang dah majlis ilmu ni nak hilangkan kebodohan. Betul tak? Mari bodoh balik gede. Tu lah. Tutung. Dia tak Allah soalan bodoh tanya juga. Memang dia tanya. Dah apa? Jadi bodoh? Lepas tanya tak bodoh. Dia begitu. Jadi Allah dah tetap dah kita masuk neraka. Kita dah bayar tak benda tak? Jadi kita hidup dia tak payah bayar, tak payah pergi ke Mekah, tak payah buat benda lain. Tak payah bangun subuh tidur. Tak payah beribadat, tak payah bayar zakat, tak payah puasa. Dah mana gitu? Dah kalau Allah tetap dah kita masuk surga tau. Dia pakai orang tu. Jadi kita kalau kita tak semayang pun masuk surga, kita tak semayang pun masuk surga, pasal tetap dah. Dan kalau Tuhan tetap dah masuk neraka, kalau tetap dah puas hati. Pasal apa? Pasal tak payah semayang dah. Dah lah masuk neraka. Dah boleh. Jawab lagu tu. Jawabnya ya. Tapi Allah beri ni apa yang kita nak. Dia nak buat apa yang dia nak kita buat, apa yang dia suruh. Dia lagu tu.
Faham tak? Dia suruh buat, dia nak kita buat apa yang dia suruh. Sebab tu dia buat kita di dunia. Dia turun Nabi, dia turun Rasul, dia turun kitab, dan dia sampaikan perintah. Membuat benda ni, membuat benda ni. Orang yang buat apa yang Tuhan suruh, dia janji Allah adalah syurga. Tak usah cakap apa hakikat tu. Barang dalam pakai dalam, baju Melayu pakai ni luar. Ni mu baju Melayu dalam, luar dalam bahan keluar. Dah. Jadi mesti ketang orang tu dak apa sihat. Pegang kemak, semua barang siap belaka dah. Tetapi kita ni hidup atas syariat, buat yang baik. Batu kata setengah ahli sufi, Allah nak buah keduanya buat kedua beli. Aku nak dalam hidup ni, aku nak buat segala yang Tuhan suruh. Kerana aku makhluk ciptaan Allah. Kerana Tuhan yang menjadikan aku. Aku buat segala yang baik. Aku nak tinggal juga yang dilarang. Walaupun di mana Tuhan nak buat aku, tak ada peduli. Orang dekat dengan Allah. Faham? Jadi kira-kira mudah ginilah. Kalau kita tak pergi kerja, tak boleh sekapen. Kalau pergi kerja, belum tentu bos bayar gaji. Nama dek, bos tipu kita. Jawabnya baik kerja dulu lah. Ada juga peluang. Kalau tak pergi kerja, pakai tak boleh sekapen dah. Betul tak? Soalan seterusnya. Sudah sembahyang Asar dan Maghrib, imam tidak bersalam dengan makmum, tidak seperti mana subuh, zuhur dan isya. Apakah hukumnya? Dia kata lepas sembahyang tu imam tidak salam dengan dia. Tidak mengapa tak salam. Cuma kalau orang ada nak bersalam, tidak boleh kita tidak bersalam. Dua orang jumpa dia tak salam. Dia jumpa kejap, mamak duduk dulu, dah lah mari diam. Waalaikumsalam. Dah salam pun tangan, tak ada masalah. Dah kalau salam lebih baik. Jumpa Cik Jah dengan Cik Ani, jumpa pasar, ni nak pergi pasar ni lah. Cakap gitu saja. Tak salam pun. Tak salam. Dia siapa surat jumpa Tok Bilal. Tok Bilal, apa khabar? Sihat ke ni? Alhamdulillah. Tak salam tangan. Tak salam. Salam ni sunat. Nabi kata ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasafahani ghufira lahum ma lam yatafarraqu kama qala. Mana-mana dua orang Islam, tak kira lelaki perempuan, bertemu keduanya, jumpa Jetih, jumpa Kuala Lumpur, jumpa di Amerika, tak kira, jumpa rumah atak-atak lori dalam sejik, bila jumpa lagulah berjabat salam keduanya, buh tangan gini. Bila buh tangan gini, Allah ampun dosa dua-dua. Pasal biasa salam dua orang, jarang seorang diri salam. Duduk seorang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak apa sehat. Dua orang lah, mu seorang, aku seorang. Nampak? Batu Nabi kata Allahumma, dia ampun bagi kedua orang itu. Malam yatafarraqa, selama belum berpisah daripada majlis. Jadi lepas pada semayang, tak usah nak baloh nak salam boleh, tak mau salam pun boleh. Faham tak? Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi, balik. Tak ada masalah. Tapi kalau orang Allah tangan, jangan. Faham lagi? Kena jaga hati orang, tak diaibkan orang. Itu satu perintah yang lain pula. Dah? Soalan seterusnya. Bapa meninggal dunia, masa hidup dah sembahyang dan puasa tak puasa. Jadi boleh tak anak tolong bayar qada atau pidah sembahyang bapa sebagaimana puasa? Jawabnya puasa boleh, sembahyang tak boleh. Saya jawab ni ikut pendapat muktamad mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Kau yang kuat tidak diqada, tidak dipidyahkan. Itu yang paling kuat. Adapun puasa, zakat, haji, nazar, wasiat, orang lain boleh buat. Pak tak puasa anak tolong qada, ada nas. Pak tak pergi haji anak buat badan, boleh. Pak tak ingat bayar hutang sedikit, anak tolong bayar, boleh. Mak ambil selendang bawa gigi dua lah dengan kawan orang ni tak tahu bayar, mati mak. Anak tolong bayar, boleh. Faham? Tapi kalau sembahyang, jumhur ulama kata jangan kita qada. Faham lagi? Kita sembahyang kita saja.
Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama besar, dia kata yang terbaik kita buat pandangan jumhur ulama, setiap lepas semayang kita hadiahkan pahala semayang pada Allah. InsyaAllah yasilu sawabuha ila mayit binillah, sampai pahala tadi kepada si mati dengan izin Allah. Mudah-mudahan Allah akan tambahkan pahala ibu bapa kita yang dulu banyak meninggalkan semayang. Soalan seterusnya, sebelum saya jawab, setengah jam lagi dilancarkan sekarang kutipan derma yang sumbangan tuan-tuan dan puan akan kita gunakan untuk program-program di masa hadapan. Sila bertugas sekarang juga, bertugas untuk memungut derma. Jangan balik, kita ada lagi 30 soalan. Rugi. Panas sekejap je. Tahan-tahanlah panas tu. Sekejap je. Saya dulu duduk kubur, orang minta tolong ngaji kubur. Dari pagi pukul 8 sampai pukul 6 petang. Tak ada atap. Faham tak? 3 hari pertama jeng kepala. Macam rumah batu bepang tak kepala. Faham lagi? Nak tidur pun dah boleh. Masuk hari keempat oleh-oleh ada dah. Pasal kita terbiasa dah. Tahan lagi. Sekejap kita duduk tengah mana, tahan sekejap. Pasal saudara mara kita duduk di alam barzah, panas lagi, tak boleh balik dah. Kita panas kejap lagi balik buang lalang, cengok duduk ke ripah beres lagi. Jangan bimbang, ini derma makcik-makcik. Tak bagi tidak berasa. Kalau tak mau bagi walalak tidur. Menggorok itu. Nak hujung mati itu. Pelan-pelan kutik, yang tukang kutik derma tu senyum sikit. Baru orang bagi banyak sikit. Allah, ramanya orang. Hebat orang sini. Pelan-pelan kutik. Terus kutik sampai belakang-belakang. Baik, sambil-sambil kita menderma, kita tengok lagi soalan orang jetih kita ni. Ada sebuah surah hasil sumbangan orang ramai atas tanah seorang pemilik. Masa hidup dia tak benar orang guna surah tu. Sekarang dia sudah mati, boleh guna atau tidak? Dia ada surah tapi tidak benar orang guna. Pasal orang buat surah atas tanah dia. Contoh, dia tak benar Jadi dia sudah mati. Bila dia sudah mati, milik siapakah tanah itu? Milik warisnya. Maka hendaklah kita berbincang dengan warisnya. Jika warisnya nak jual tanah tu tak mewakaf, kita belilah, biar jadi surah. Kalau tidak, bermasalah. Pasal apa? Diri atas tanah orang. Tak jadi wakaf tanah orang. Kita tengok luah tanah orang ni. Kita kena kali buat mana? Kita buat surah. Tak boleh rombok lah. Jangan ketua tanah.
Jadi kemas molek. Bila mati, tanya waris dia pula. Tambah juga dah kami gunalah surah ni. Boleh gunalah, boleh kepala pada si mati. Itu yang terbaik. Betul ke batas semayang jika bergerak lebih dari jumlah 3 kali dalam satu rakaat walaupun tak berturut-turut? Jawabnya 3 kali berturut-turut tu batal. Ini bukan ini pandangan ulama. Kalau banyak sangat bergerak, maka nazar betul semayang tu sudah ternafi. Batu ulama kata jangan buat sesuatu yang mengubah betul orang yang sedang semayang. Jadi punah semayang. Batu kalau kita tengah semayang, kalau mana anak-anak berlari main, tepuhnya kita mak ayah tengah semayang, kita gerak sikit, tertunduk sikit, tak apa. Faham? Kerana tak rosak di semayang. Kalau lepas 25 tinung ginyok, waktu ni mayang mula, punah dah rupa orang semayang. Maka, kalau kita gerak 3 kali turut-turut, seperti berjalan kaki. Batal ni, 3 kali gini ni. 1, 2, 3, pas ke depan. 1, 2, 3, pas ke depan. Berturut-turut. Jadi macam mana nak pergi pasar dah pula semayang. Batal. Jika 1, 2, maka sedikit. 1, 2, dipanggil sikit. Faham? Tidak nampak banyak perubahan. Begitu. Jadi tidaklah mesti dengan 3 sebenarnya. Tidaklah mesti kita bilang 1, 2, 3. Kan gitu. Maksudnya apa-apa perbuatan yang melampau, yang nampak berubah orang yang sedang semayang, kira batal semayang. Walaupun sekali, macam sekali dia pergi nampak. Dia pergi nampak. Hukumnya rosak dah semayang. Tapi kalau jari-jari halus tak batal semayang, dia panggil anggota ringan. Yang tak boleh 3 kali turut-turut, anggota berat. Contoh, ni tangan ni, gatal atas kepala bahu, buat gini tengah semayang. 1, 2, 3. 1 naik balik, 2 naik balik, 3 naik balik. Jadi batal. Atau atas belakang tengah semayang. Semayang apa macam buruk gitu. Faham lagi? Semayang ni tadabbur wa tamakun. Perhati mana ayat dan jangan gerak. Kalau boleh. Ni abang rasa kat tu garu situ. Rasa kat ni garu gini. Dan ni duduk diam ke mana? Tapi kalau gatal sangat kata ulama, sampai mengganggu khusyuk kita, kita garu dengan anggota yang ringan. Jari saja. Akak sekali, boh dengan jari sini. Kita garu gini. Faham tak lagi? Ni dengan anggota ringan gini. Kalau gini 3 jam tak atas. Cuma dengar 3 jam tengok. Kemudian pula sekali gerak buat gini. Lepas tu kaki gerak pula buat gini. Tidak batal. Dipanggil benda yang fasid, yang ada perceraian. Tidak berturut-turut. Soalan seterusnya, apakah hukum solat semasa azan? Maksudnya bila orang azan, dia terus solat. Jawabnya sah. Dia nak tunggu orang mayang zuhur. Dah kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia buat Allahu Akbar. Sah. Yang tidak sah, dah azan lagi mayang tu. Faham lagi? Dia kata sekejap lagi azan. Dia pun Allahu Akbar. Dah leh kena azan dulu. Cuma kalau kita nak yang terbaik, ulama jawab, biarlah masa azan itu kita tak semayang lagi. Kenapa? Kita jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita dalam asyhadu an la ilaha illallah. Habis dah azan, kita berdoa. Betul tak? Amin. Bawa kat takbir. Itu afdal. Tapi siapa yang semayang masa orang tengah azan, hukumnya sah sembahyangnya. Soalan seterusnya, apakah hukum kita keluar produk yang belum ada testimoni tapi kita guna testimoni produk lain? Boleh atau tidak kita jual awal-awal? Jawabnya dia gini, dia nak jual barang itu belum lagi dapat pengesahan baik atau tidak. Dia pakai pengesahan hak syarikat lain. Jawabnya kalau undang-undang dunia tak boleh, kena ngesah kita dulu. Tapi kalau dijual produk yang sama,
Cuma dia buh kotak je nama dia, di segi syarak tidak salah dah. Kerana hak nu sudah disahkan halal. Faham? Cuma atas undang-undang dunia tak boleh. Kerana orang tak cek lagi hakmu, tak keluar lagi namamu yang tu. Soalan seterusnya, apakah hukum menipu untuk menjaga hati? Jawabnya, asal menipu tak boleh. Walau nak jaga apa pun, hukum asal ni. Tapi kemudian kalau ada sabab-sabab tertentu jadi boleh. Asal tipu tak boleh. Apa makna tipu? Al-ikhbar bima yukhaliful waqi'. Kita memberi khabar dengan perkara yang lain daripada situasi yang sebenar. Tapi ada hadis-hadis yang membenarkan menipu. Contoh, dalam peperangan. Dalam perang memang boleh menipu. Umpama musuh orang tanya kita, takak kita, kat mana senjata orang-orang Islam? Kita pun kabur kani. Sebab tak boleh menipu. Kena cakap benar. Pokoknya kalau Islam dengan sebab dia cakap benar. Faham? Jadi dibenarkan menipu. Kita kabur tempat yang bukan tempatnya. Itu wajib je dalam peperangan. Antaranya lagi Nabi benarkan orang balau. Kalau kita cakap benar, dia nak balau, nak bunuh orang, kita pelawak, dia pun tak jadi berbunuh-bunuhan. Pokoknya kita menipu kerana mendamaikan orang, maka tidak dikira berdosa. Ada lagi? Ada. Kerana kita nak meraihkan seseorang yang tak boleh dah kalau kita bercakap benar. Contoh, menjinakkan hati isteri. Ni banyaklah kitab-kitab hadis. Kita baru kahwin bini kita, faham? Jadi marilah duduk jetih ni malam semalam. Faham lagi? Pagi ni malam pengantin lah, duduk mak-mak kita, bini kita, faham? Pagi ni kita pergi Kota Baru kejap, kita balik tengah hari pergi, nak faham maaf, nangis bini kita, duduk dalam gerobak, tak duduk dalam wujud tau, duduk dalam gerobak terus. Nampak kain dalam tu dikit kopi tu gerobak, faham lagi, duduk nangis dalam gerobak. Kita kata bapa kata kita ikan mak tu tua gurau-gurau metang minum air, panggil gitu, faham lagi. Jadi bahasa hati bini kita tu dia gelak sikit, tak gelak mana macam orang manggih gitu. Faham? Mak dara pula duduk di tu kali ni dia mari macam orang gagak ikan. Faham? Jadi bahasa hati bini kita. Tak mau makan nasi, tak mau makan kedara, nangis dalam gerobak. Kita pun kata jangan mak tu begitu, mata tak nampak tu gorak lama bahasa hati sangat mak kata kita mau gagak. Nangis dah bini, tak mau makan nasi. Dia kata tak, dia mata tak nampak, mak lorah dah nampak mata. Yang sebenarnya mau putih macam Siti Nurhaliza, abang tengok. Yang sorong apa? Kita pelawak orang tu lah. Kerana nak suruh jinak hati dia, dia pun terubatlah hatinya. Beragah pergi dapur makan nasi, dapur lah pinggan kau dalam periuk tu berapa orang. Faham? Itu panggil menyujuk hati orang yang sedang berduka tanpa menipu, dia tidak jadi terubat. Pokoknya boleh. Soalan seterusnya, bagaimana kerajaan hari ini? Kena ngundi semula ke mana Ustaz? Kita doakanlah Allah tukar kerajaan yang ada sekarang dengan kerajaan yang takut kepada Allah. Kerana Islam makin terancam, rakyat ditipu dengan berbagai-bagai penipuan. Dulu kalau orang menipu, orang sembunyi-sembunyi, ini live dalam TV, dalam berita, orang sanggup menipu dan orang mempertahankan penipuannya. Jadi kita doa kepada Allah, berikanlah kita pemerintah yang takut kepada Allah. Kerana pemerintah yang takut kepada Allah, maka dia akan menjaga agama Islam. Pemerintah yang takut kepada Allah, dia akan menjaga rakyatnya. Pemerintah yang takut kepada Allah, dia tidak akan menipu rakyatnya. Itu cara dia. Lambat atau dengan berdoa selalu kepada Allah. Agar Allah kalahkan musuh-musuh Islam di kalangan orang munafik dan orang kafir laknatullah. Kita kena sentiasa berdoa. Kerana kita sekarang ini dalam keadaan dibalas oleh Allah. Dengan apa yang ada sekarang sebenarnya adalah pembalasan Allah. Dengan sebab kejahatan diri kita sendiri masing-masing. Betul tak? Soalan seterusnya, lepas mandi wajib, saya dapati ada rambut di kuku jari. Ini jawab dah ni. Baru ni viral di Kuwait, berebut-rebut sah pertama. Apakah kelebihan sah pertama?
Kelebihan sah tamu yang orang lain tak dapat ialah nampak tu imam. Nabi kata kalau orang tahulah hakikat balasan Allah di akhirat, sah pertama orang akan mengundi-ngundi untuk dapat sah tamu. Jadi hakikat sebenar hak bayar wallahu a'lam. Tapi daripada hadis ini menunjukkan fadilatnya teramat sah. Nabi siapa suruh duduk depan, dia Nabi bila suruh duduk depan suruh kita rebut, dia takkan suruh rebut barang tak baik. Dia yang suruh rebut barang tak baik ni orang ahli dunia. Nah, suruh kita kejar duit, kejar piti, tu ahli lara. Rasulullah ni ahli akhirat. Kalau dia suruh kita rebut, memang barang baik tu. Soalan seterusnya, apa hukum mandi telanjang? Hukumnya haram kalau mandi telanjang sejid. Mandi kat kodoh, lari habis ke imam tu bila faham lagi. Taklah mandi dalam rumah, dalam bilik air. Dalam bilik air harus dan haram. Bila haram? Kalau ada orang yang haram tengok, tak boleh. Faham lagi? Tak ada orang ustaz mandi seorang. Mandi seorang harus. Kata setengah ulama makruh telanjang walaupun seorang diri. Haramnya tidak. Makruh. Makruh ni tidak berdosa, tak comel. Faham lagi? Laki puang mandi telanjang seorang dalam bilik ada orang, makruh tengah ulama kata. Setengah ulama kata harus. Jadi kalau kita nak comel pakai kain sahang. Dari bunga raya. Nah, kalau ada orang yang tak haram tengok boleh, tak ada masalah. Siapa tak haram tengok? Dalam dunia ni dua orang boleh tengok kita telanjang. Kalau orang lelaki bini dia, kalau orang puan lelaki dia. Bila kita jabat salam dalam ijab kabul tu, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Jadi suami isteri tu. Jabat akad ijab kabul ni banyak benda. Antaranya dia menghalalkan yang haram. Dia mengangkat hukum aurat. Belum ajak kabul, tunang orang panggil. Nah, pegang haram, tengok haram, situ haram, hak ni haram, cuik haram. Lepas jawab nikah, tidak ada lagi hukum aurat. Apa makna aurat? Anggota badan yang haram orang tengok. Bila dah akad nikah, hukum haram tak ada dah, boleh tengok. Jadi tak ada masalah. Suami duk beki pahit dalam bilik air. Duk beki pahit kan, pahit cabut. Bini mandi telanjang. Laki tak tengok dah, kasku tengok tak ada. Merok bahang tangan, belakang kubang. Masalah tu dia takut. Tak ada. Lagi, kanak-kanak yang tidak reti aurat, hukumnya tidak dosa. Faham lagi? Anak kita duduk dalam besen mandi mandi umur 2 tahun. Mak dia basuh baju nak nyaulat belum. Faham lagi? Dah apalah budak-budak jangan hak cakap tampak. Tak boleh. Pasal dia tidak reti bab aurat. Lam yanhara ala auratin nisa. Budak ni dia tak reti lagi bab aurat. Tak ada masalah. Soalan seterusnya, boleh tak kita anggap kita lebih hebat daripada orang lain dalam bab ibadat? Tak boleh. Dalam bab ibadat kita berasa orang lain lebih hebat dari kita. Itu yang kita nak. Dan dalam bab dunia kita kena rasa orang lain kurang daripada kita. Aku banyak dah Tuhan beri, orang lain susah lagi. Biar rasa lagi. Dalam bab amal-amal akhirat kita berasa orang lain lebih, barulah Tuhan sayang kita. Jangan berasa hebat kita, jangan berasa pandai, jangan berasa lebih. Bila kita berasa kurang, Allah suka. Kita berasa lebih, Allah benci. Soalan seterusnya, kalau suami tak sembahyang subuh, boleh tak isteri minta cerai? Parok mu asal tak sembahyang subuh nak minta cerai dah. Beri piti senyum mewek. Dia kena ingat, ad-dinun nasihat, agama ni nasihat menasihati. Seorang isteri adalah penasihat bagi suami. Bila suami kita buat salah, kita kerja dia nasihat.
Abang tak boleh, tak semayang subuh, bangun baik. Kita beri 5 minit, kalau tak bangun kita jiru hari. Buat lagi. Jiru hari tak jadi apa juga. 10 minit lagi air panas pula. Faham? Saya bangun. Laki kita kan, huduh-huduh molek pun laki kita tu lah. Tak semayang subuh, semayang dah tutup aurat kita tolong marah, tak ada masalah. Sayanglah dia. Faham lagi? Bini kita kau huduh-huduhnya mulut macam poker pun. Bini kita tusa, tak ada jual dah patah. Faham lagi? Mu terima dah. Molek terima, alhamdulillah. Tak molek kita marah, kita nasihat. Nah, ni dah kenyang. Apa mu nak cerai bini mu? Tiup masing. Faham? Mu kata tiup masing. Dah hak lain okey. Hak tusa mu nak cerai dah. Ni sembahyang subuh. Nasihat dia. Dan biar dia jadi molek. Soalan seterusnya. Suami beri nafkah kepada isteri, anak duit haram, jadi darah daging guana. Suami bertanggungjawab. Lepas tu nak cari suami, jangan tengok muka suami. Tengok akhlak suami. Kita tengok muka, tengok kereta, ni masalah. Orang nak bagi tengok anak puasa, mok ke karaya. Ingatlah petanya mari tengok mu. Kalau pakai kereta muncul, jadi nak pakai kereta. Jangan orang yang jaga agama. Biar ada kafir pun, biar ada janggut pun, jaga agama. Semayang dia tak berani tinggal. Dia tak makan yang haram. Itu orang buat suami. Sebab dia kawat balik makanan lagi. Betul tak? Makanan dia buat balik. Dawi makan haram. Kok haram ni walau kita tak sengaja ni pun, hati gelap. Kalau sengaja berdosa, kalau tak sengaja tak berdosa. Tapi hati sama-sama gelap. Hati kita ni macam kain putih. Kita sengaja zimbah, cat hitam. Hitam dah, kalau kita sepak, tersepak. Bukan sekeleng, ngecik, hitam juga dah. Hitam juga. Kita ambil kain putih berak, kita lepas lah air cor, hitam letung kain. Sengaja. Tak sengaja tiup dangin, masuk lah air cor, hitam juga. Sengaja makan haram, tak hati. Tak sengaja makan haram. Kerana apa? Kerana tak tahu, gelap juga hati. Dan cuma dosa dengan tidak dosa. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah kata, mu suami jaga dirimu dan jaga anak binimu, jangan siapa dalam masuk dalam siapa masuk dalam api neraka. Antara yang masuk neraka makan haram. Allah makan haram masuk api neraka. Walaupun orang Islam. Kenapa? Sebab sudah jadi daging dengan dia. Daging dia tu akan dibakar dalam api neraka. Tanggal masuk daging bersih, baru dia masuk syurga. Nabi kata kullul lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Rasulullah kata tiap tubuh badan daging yang jadi daripada makan hak haram, daging tu layak bakar dalam api neraka. Soalan seterusnya. Dajjal akan muncul nanti. Zaman teknologi ni ada lagi atau tidak? Kalau tak ada dah, macam mana kita nak tahu muncul Dajjal? Macam mana kita nak hadapi dia? Dia sibuk ke Dajjal dah pula. Dia kata nanti terbit Dajjal, internet ada lagi. Facebook ada lagi. Pasal apa nak khabar Dajjal lagi? Nak buat status ni? Faham? Jawabnya tak sah duk bimbang benda tu. Siapa masa terbit Dajjal, habis seluruh dunia tahu. Yang kita penting sekarang ni kita beramal dengan amal yang saleh, mantapkan akidah, duduk bersama golongan yang cintakan akhirat. Bila kita bersedia sekarang, bila masa terbit Dajjal, Allah jaga kita. Dan ni kita bahan lara dah. Ni kita bersama golongan penipu dah, bersama golongan yang mempermain-mainkan Islam, bersama golongan yang melakukan kezaliman, bersama dengan golongan yang membenarkan arak dan judi bermaharaja dalam negara. Macam mana kita nak lari pada fitnah Dajjal? Itu semua itu tentera Dajjal yang ada sekarang. Kita sudah tewas dah. Big boss dah tuang dia mata sutik. Ni tentera Dajjal. Mana tentera Dajjal? Orang yang mengajak buat benda yang haram.
menghalang-halang benda yang wajib. Ada tak ramai tak sekarang? Ramai. Tu tentera Dajjal. Dah kalau kita bersama dah dengan dia, turun untuk guru balik awal. Learning ni kita kena jauh dah daripada tentera Dajjal, daripada anak-anak murid Dajjal yang mengajak pada yang tidak baik, yang melarang perkara yang baik-baik. Nah, soalan seterusnya, Abian, tanya dia, tanya dia. Umur saya baru 20 tahun, saya nak belajar berniaga. Saya bagi hutang pada customer. Hujung bulan dia tak bayar. Pas cerah dia tak bayar. Saya berdosa ke tak? Bagi dia berhutang. Lah, apa budak umum berdosa? Oh, tukang hutang lah berdosa. Faham lagi? Barang siapa yang berhutang dan memang tak mau bayar, dia adalah melakukan maksiat pada Allah. Dan apa yang dia makan termasuk makan hasil haram cara batin. Jangan main-main hutang orang tak bayar. Yang dimaaf ialah orang yang berhutang tapi niat nak membayar, sampai masa nak bayar hilang hartanya, terbakar, hilang, curi orang, maka diberi kelonggaran, keuzuran pada syarak. Ramai mana orang tak bayar hutang. Orang tak bayar hutang mati syahid pun tidak tutup kes. Sedangkan mati syahid ni paling hebat. Habis dosa-dosa lain Tuhan ampun. Kalau dulu dia LGBT, dia mati syahid, Allah ampun LGBT. Dulu minum arak 14 lori dah minum, Allah ampun. Dulu main judi, ekor tikam pada ekor hang belaka dulu, hang, Allah ampun sebab mati syahid. Dulu dia benda minum arak berlori-lori, dia isap dada, ampun. Saya dah ampun hutang. Mana orang mati syahid terhalang masuk syurga walaupun hapus segala dosa, kena bayar hutang dulu. Bayar hutang, baru orang mati syahid masuk dalam syurga. Nah, siapa yang sengaja tak bayar hutang orang, hukumnya sama macam makan harta haram. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, kata Allah. Jangan kamu berani makan harta kamu sesama kamu cara yang tidak betul. Antara cara yang tak betul, hutang orang tak mau bayar. Nah, soalan seterusnya, apakah hukum nikah tapi dalam perut ada anak 6 bulan? Sah atau tidak? Jawabnya tidak sah kalau bini orang. Bini orang ada gini kau mana boleh? Faham? Taklah tak ada bini lah. Budak puang, janda atau anak dara, dah dia sudah mengandung, kita nikah dengan dia, sah atau tidak? Sah nikah. Sah nikah. Dalam Facebook dia kata tidak sah. Itu mazhab Facebook ni. Faham lagi? Mazhab Facebook ni macam-macam. Molek ada, tak molek ada, sedang-sedang ada, ngarut-ngabang rupanya. Tak? Instagram dan sebagainya. Tak? Kita ni orang awam tak erti tak? Nampak comel, like, lalu share. Dengar berkahwin dengan perempuan yang ada anak dalam kandungan yang dia bukan isteri orang, pokoknya sah nikah. Dalam mazhab Hanafi, tak boleh kita bersetubuh dengan isteri kita melainkan lepas gana. Faham lagi? Dalam mazhab Syafi'i, makruh jima' isteri yang ada anak dalam perut melainkan lepas gana. Nak jima' juga tidak haram. Dua-dua perkahwinan Hanafi Syafi'i sah berlaku. Faham tak? Soalan seterusnya, isteri suami, dosa tak isteri suami tak solat? Tak dosa suami isteri. Yang berdosa suami isteri tidak solat. Kerana ketua kena tanya. Faham? Isteri tak tanggungjawab. Isteri wajib kena jaga anak-anak. Faham? Allah kata al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Isteri ni dia bertanggungjawab dengan anak-anak bawah dia dalam rumah. Allah akan tanya anak-anak pada isteri di akhirat nanti. Adapun suami, dia ketua segala-galanya. Ra'in wa kullu ra'in mas'ulun. Maka suami adalah ketua besar, dia akan kena tanya. Kau bini dia kena tanya, anak pun dia kena tanya. Jadi kalau isteri tak semayang, suami tak lurus, suami berdosa juga.
Bukan suami tangguh maknanya isteri boleh pahala tak sembahyang. Dah, isteri tetap berdosa. Suami pun share juga, dapat hukum juga membenarkan orang buat maksiat. Bagaimana suami yang ego? Payah kita nak dengar pendapat suami ego. Ego ni keras kepala, tak mau dengar orang. Perangai yang tak molek. Faham tak lagi? Dia nak dia orang dengar dia. Tak boleh ditegur. Kemudian peting hak dia, orang panggil peting diri. Selfish. Tak? Selfish haram. Yang halal selfie ambil gambar. Tu halal. Faham? Selfish, peting diri. Nak dia orang nak kena jaga dia. Hati dia orang kena jaga. Perasaan dia kena orang kena jaga. Orang lain tidak boleh. Faham? Jadi bossy. Faham? Ego ni yang boleh dalam Islam. Motosikal ego. Itu boleh pakai. Faham? Kalau ego duduk dalam ni tak boleh. Nampak tak? Tak boleh. Nabi tak tunjuk. Melainkan akhlak yang baik-baik untuk kita contohi. Jadi suami yang ego ini, taklah kita nasihat. Tak boleh ego bang. Islam tak suka. Jangan ego bang. Rasul tak suka. Jangan ego bang. Orang ego tak masuk syurga. Selalu kita ulang. Jangan panjang pasal kita isteri. InsyaAllah mungkin hari yang ke-14 dia masuk dalam hati dia. Sebab kadang-kadang nasihat pertama kita dia loading je. Tidak pakai loading je. Tidak masuk lagi. Hari kedua loading. Faham lagi? Dia ada sebulan baru letak. Siap dah. Istol kata. Baru dia berkesan. Faham? Kenapa Allah suruh Zulkarnain buat tembok Yajuj Majuj? Kenapa Tuhan tak suruh Zulkarnain bunuh habis Yajuj Majuj? Dah, kepada Tuhan lah. Itu bukan Tuhan. La yas'alu amma yah. Jangan tanya apa yang Tuhan buat. Kita yang Tuhan akan tanya lagi. Faham? Banyak songeng nak tanya. Dah. Jadi kalau Tuhan suruh buat bunuh habis Yajuj Majuj, kita tanya lah. Dah apa Zulkarnain Tuhan suruh bunuh Yajuj Majuj aja. Apa dah bunuh Jajal Retek pula? Dah soalan. Jadi kita ni duduk bumi orang ke Allah tupang bumi kita? Faham? Jadi dia buat tu ada hikmah belaka. Ada hikmah. Sebagai ujian umat akhir zaman, yang mana benteng Yajuj itulah yang mengepung Yajuj Majuj daripada terkeluar semua, yang sampai masanya Allah aturkan perjalanan alam, terpecah tembok Zulkarnain, keluar Yajuj Majuj. Soalan seterusnya, apakah doa yang bagus saya amalkan supaya gadis-gadis rasa minat dengan saya? Saya akan ikhlas menyayanginya kerana Allah dan berniat mahu menghalalkannya. Dah. Dia nak satu doa yang dia baca. Bila baca doa tu, perempuan yang paling cantik dalam Twitter ni nak ke dia. Jawabnya, kalau aku tahu doa tu aku nak pergi rumah baca dulu. Jawabnya, kalau kita nak mencari jodoh, doalah apa saja pun. Melayu Arab boleh belaka tak? Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan aku isteri yang solehah, yang akan memberikan kebaikan padaku dunia dan akhirat. Cukup dah. Ingat dah, nak cari orang perempuan lebih kena tengok sekurang-kurang 3 bulan. Kalau nak cari orang laki-laki nak buat suami leni, kena cari 6 bulan siasatan. Faham tak ke? Jangan buat gaduh. Orang lelaki tengok nak okey. Hidung aku, beg. Faham lagi? Jangan. Kayak gini banyak tak kena lagi. Orang laki-laki lebih lagi. Banyak nyamuk lagi. Nyamuk mana orang lelaki? Nyamuk baik. Gambar mana? Kena katok, dia terajangnya sepak bini. Cabut tulakai. Pecah hidung, bekok muka. Tu kasih sayang tu masa tunang. Nyetang itu lakinya terajang sepak atas perut. Ada yang gugur kandungan kena terajang. Betul tak? Salah siapa tu dapat suami jahat itu? Salah siapa?
Salah isteri. Apa salah kita pula? Bahan kita. Mu pilih dia. Ke dia paksa nikah mu? Tak. Kita kenal. Betul tak? Dah itu molek masa mari di rumah baik je. Memanglah mari di rumah molek. Apa dah di rumah mu? Faham? Memang itu tunjuk baik. Jahat macam setan pun juga baik. Inak-inak orang kan? Assalamualaikum. Oh, mari di rumah. Inak-inak orang. Betul tak? Jirit semut dah mampu. Semut jirit dia balik. Mampu dia. Lagi. Atau orang lelaki jahat jadi baik. Bila? Nak minta anak orang. Betul tak? Hati-hati jangan tengok depan rumah. Tengok belakang kita. Faham? Siasat perangai dia belakang kita. Siasat dengan kawan rodong dia. Siasat surah mana dia pergi. Siasat orang jabat. Kalau kata kerja jabat benda, jabat binatang. Jabat haiwan. Nah, kalau dulu ni jabat binatang. Nah, jabat haiwan. Pergi jumpa pengarah. Jumpa dengan timbalan. Ni nak tanya ni hak kerja sini ni. Apa negara-negara? Dah nak tanya dia okey ke tak? Dia okey, tapi ada sekali dua dah lari lembu. Faham? Boleh tahu perangai. Faham tak? Main surah mana ni? Tok lelaki ni, orang lelaki nak jadi natu aku. Tanya pula. Oh, Tok Imam kata orang kenal dia mari sama. Tapi hari tu ada buat lagi kipas kan. Faham? Tahu cerita. Faham? Barulah tak timbul masalah banyak. Nah, hati-hati. Hak jenis ambil gambar dengan ustaz atau kau puan. Selfie dengan Ustaz Abdul Somad. Selfie dengan Abi Umar. Bawa bola Facebook. Muslimat tengok. Hui, Abi Umar dah. Dia ingat pandang nikah kena tapor apa tak lain. Betul tak? Muka warak lelaki, muka lepas. Jahat dengan isteri. Nyetang dengan siku, kerajaan atas perut. Betul tak? Hak muka jahat pula dah buat ke bini. Ada? Baik semua ke bini. Muka macam lima gila. Tapi baik ke bini. Faham? Misal macam kau kayu. Faham? Tapi baik ke bini. Tak? Jangan main. Betul tak? Hati-hati lah. Hati-hati. Kalau jenis pergi rumah ustaz ambil gambar kat kita. Kita hanya mau tu kau ambil gambar kat kita ni. Bola Instagram, bola Facebook. Allah kita hanya nikah dia. Doa hulu lah tu. Faham? Ni jaga-jaga ramai nyamuk. Nyamuk laki-laki ramai. Nyamuk jadi baik. Nak anak orang. Dan perempuan pun ramai nyamuk juga. Nyamuk kan dia tak apa? Nyamuk comel. Leni jangan percaya. Kalau comel gini aku tak percaya lagi. Mu tengok dalam YouTube pun. Dia tangga-tangga make up boleh comel muka. Lepas tu dia konyol. Macam kuda. Lagi. Nak tengok mu kena tengok tak make up. Banyak tipu. Betul tak? Tu yang masuk malam pengantin masuk dalam bilik bau terjun ketika. Warna lagi. Hitam. Ini pun soalan seterusnya, apakah hukum membuat inai bercorak sama seperti minyak hitam walaupun bersifat sementara? Jangan buatlah kalau boleh inai yang lukis-lukis gambar. Kerana tattoo ni haram dua jenis tattoo. Yang pertama, tattoo itu haram kerana dia lekat atas kulit, menegah daripada air mandi hadas kerana kepada kulit. Patu seharam. Yang kedua, walaupun tidak kekal, lokeh saja haram juga, laknat juga kerana meniru perbuatan orang kafir, suka lukis pada tubuh badan dengan gambar-gambar. Jadi kalau buat inah lukis-lukis gambar, masuk juga. Faham? Ni pelik dia ni. Itu main Hindu tu. Nah, orang Hindu tu dia inah lagu tu pakai pepek. Faham tak ni? Ni kita ambil pen, dia buat gini, kita lukis Hello Kitty. Boleh ni saya buat dengan magic. Dah lama. Aduh. Pokoknya haram. Pasal apa? Bukan tattoo, tapi termasuk melukis di tubuh. Faham tak ni? Tak boleh. Pakai inai biasa je. Orang lelaki tak suka tengok. Mu tanya ramai-ramai.
Dia tak berahi tengok apa lukis bercorok-corok. Macam tu teka. Lagi. Waktu lain pun gusti. Nah, ni kita merahkan saja. Tahmirul asabi', memerahkan jari-jari. Waktu orang lelaki suka tengok. Faham lagi? Macam orang putih buat pakai cat kuku. Waktu dia berahi tengok. Duduk di jari, seruah jari. Ni melukis-lukis itu tengok Allah macam dayuk bini. Tapi tak kata apa lah, ada bini takut berasi hati. Faham? Jangan buat kalau ni. Lepas-lepas nak buat kan yang istighfar. Nah, kita banyak mengikut sangat. Pengikut yang kita ikut bukan daripada kitab hadis, daripada kitab kitab ahli lalu. Nah, kitab fashion, RTB dan sebagainya. Betul tak? Cerita TFT mulai tahun 80-an, ada pengantin perempuan. Ni, seluah jari je. Ina, betul tak? Lah 90-an. Ni, sekat ni. Habis jari-jari. 2000 sekian ni habis merah nyala habis. 2010 habis lukis pada lengan ni. Betul tak? 2020 2 tahun depan 2020 habis tiuk-tiuk lukis habis. Pari tengok tak cik. Dia kau paruk. Nah, kau berganjuk kau dekat. Tengok pengantin tahun 80-an, pengantin puan kat mana duduk? Tak apa, duduk dalam bilik. Faham? 90-an kepala tubik. Punggung dalam bilik ni kepala. Tubik kolasi. 2000 tubik dua-dua dah, dengan punggung dengan tuan-tuan cokoh duduk kat pintu. Nampak? 2010 belakang pengantin lelaki ganti puan. Betul tak? 2020 duduk atas riba Tok Imam ni. Faham tak ni? Atas belakang Tok Imam duduk ni. Nah, kau rapak. Ingat dah. Soalan ni merahkan jari sudah. Merahkan jari. Bukan kata ngating saja. Hak tua-tua ni. Hak 50 60 ni lebih-lebih lagi. Dah kita 50 60 dah. Jari paitan belakang. Faham? Tu yang Tok Bila dak boleh kumong. Muka dah sejuk macam ikan puyuh. Kita merahkan semula. Kita 50 60 dah. Jangan buat macam orang muda. Orang muda jadi belaka. Tahu tak? Bini umur 18, bini umur 25. Pakai baju kelawar. Pasal dia muda. Masuk 40, bakar api dia baju kelawar. Jangan pakai. Ni 45 pakai baju kelawar. Muka dah lah macam kelawar. Tengok duduk biar lasir. Tukar muka dengan lasir. Ni dia merah-merah. Dah buat apa Ustaz? Kita nikah lama dah buat merah. Boleh. Kerana orang lelaki-lelaki suka tengok merah jari-jari. Faham? Biar dia cucu dah pun. Balik lagi tumbuh inang. Buat merah jari. Boleh ikut ni. Untuk siapa? Untuk suami kita. Soalan seterusnya ada 15 minit ni. Wanita muslim menikah dengan laki-laki baru masuk Islam. Boleh? Tetapi yang sebaiknya biarlah dia menikah, dia masuk Islam dulu, kemudian dia nak bernikah dengan kita. Jangan dia nak nikah dengan kita, dia masuk Islam. Kerana dia tidak akan mempraktikkan Islam kebiasaannya, kerana dia sudah dapat nikah dengan kita. Biarlah dia masuk Islam kerana dia nak keluar daripada kekufuran, dan setelah dia masuk Islam, dia nak nikah dengan kita lainnya. Jangan nak nikah dengan kita, dia masuk Islam. Ramai yang tak sembahyang, minum arak dan sebagainya. Soalan seterusnya sikit lagi. Talak 3 sekaligus, adakah jatuh 3 atau 1? Bagaimana pula dengan fatwa Ibn Taymiyah mengatakan ianya jatuh 1 talak? Boleh terima pakai atau tidak? Adakah Ibn Taymiyah ini mazhab Ahlussunnah ataupun Syiah? Baik. Dia kata kalau talak 3 jatuh berapa? Jawabnya talak 3 jatuh 3. Dah talak 2 jatuh 2. Tak lapang lah. Talak 1 jatuh 1. Talak ada berapa kali? Bila kita terima nikah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut, itu sah. Bila sah, kita dapat 4 perkara. Pengantin laki-laki. Apa dia 4 tu? 1 dapat bini, 3 lagi dapat 3 talak. Parak 3 hukum talak. Jadi gunalah 1, 2, 3. Jangan 2 atau 3. Tidak disukai syarak. Jangan cerai isteri sampai isteri minta cerai baru kita cerai.
Faham? Cakap aku cakap 40 bati masuk air cok. Baru kita cerak. Dia nak sangat. Kita jangan cerak pasal dia kurang akal. Dia lah betul. Dia minta cerak, dia nak dia pergi pasrah diri di Jabal. Tu hari. Kita ni cerak satu sudah. Tapi kalau cerak 3, 4 mazhab jatuh 3. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Fiqh 4 mazhab. Kita al-fiqh ada mazhab arba'ah jatuh 3. Kita apa benda Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah jatuh 3. Kita apa benda Bidayatul Mujtahid jatuh 3. Cuma sebahagian ulama mutaakhirin menganggap ramai suami sekarang tak faham hukum, tak faham hakikat jatuh 3 itu bagaimana, maka diberikan jatuh 1 untuk menolak mudarat kepada membantu saja. Jadi nak taklid dipersilakan. Boleh taklid terpulang kepada mahkamah syariah, dia melihat maslahat. Kalau macam ni kena jatuhkan 3 pandangan jumhur ulama. Kalau macam ni mudarat, kalau jatuhkan 3, jatuhkan 1 saja ikut pandangan Ibnu Taimiyah dan seumpamanya. Itu tengok maslahat lah. Tengok qadi itu sendiri, hakim itu sendiri. Dia lagi. Tapi kalau tolak 1 dan tolak 1 dan tolak 1, itu jatuh 1. Aku cerai kamu 1 tolak. Aku cerai kamu 1 tolak. Aku cerai kamu 1 tolak. Itu jatuh 1. Tidak jatuh 3. Yang jatuh 3, aku telah ceraikan kamu wahai isteriku yang paling ku cintai dengan 3 talak. Itu jatuh 3. Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. 3 kali sebut, 1 saja. Faham tak? Walaupun disebut 10 kali. Aku cerai, aku cerai kamu, aku cerai, dengar malam, aku cerai kamu, aku cerai kamu, dengar malam, aku cerai kamu. 8 kali, rupanya sekali lagi. Sama macam orang Tungupah nak pergi ke Denu, nak pergi ke Kuala Lumpur. Sejam baru upah mari. Anak-anak duduk belakang stesen, duduk main hantar buku. Bila upah tu ayah kata guna. 10 hutih sebut. Bini dia duduk pasar. Dan mana soalan ni? Dia cerita saja. Jawabnya gini, jangan tutup pasar. Faham tak? Walaupun ia boleh, tapi kena jaga baik-baik. Kita kan berrukun damai di rumah tangga. Bila suami kita banyak kerja di kampung jauh, kita kena usahakan, kita nyatakan pandangan kita, kita beritahu masalah, cuah isi hati, ajak duduk semeja, terang masalah. Sekurang-kurang tak boleh sesat 100%, boleh 50%. Dia pun tak boleh ikut perasaan dia sangat, kita pun kena berkorban juga. Faham tak lagi? Bukan nak duduk tepek macam belakang. Jadi biar suami itu ada timbang rasa dan sebagainya. Jadi kalau semua masalah nak minta pasal, masalah ni minta pasal, masalah ni minta pasal. Jadi masalah tidak turun rahmat. Kita kahwin ni rahmat, kasih sayang Allah bersama dengan kita. Bila kita bercerai, Allah marah. Allah benci. Inna abghadal halal, benda halal tapi Allah murka. Jangan awak ikut suka. Kena banyak sabar hidup ni. Kita nak benar-benar seronok, bukan dunia, akhirat. Betul-betul seronok. Muka kita tak jadi kedut dah. Akhirat kayak gini. Ni atas dunia ronyoh dekat Sulawesi ni muka. Macam tunda juga muka. Faham? Jadi kena banyak sabar Bila suami kita kurang balik, bincang. Bang kurang balik bang, kita rasa jauh dengan abang, takut-takut jadi kita kan jadi tak suka abang kan. Jadi tolong beki sikit, biar jadi dekat sikit. Kalau tak balik sebulan, kalau balik 2 hari saja, biar agak balik seminggu, boleh tahan kira dah. Benda lagu tu. Bincang ni kurang sikit, minta cerai. Memang boleh kita minta cerai, tapi Allah akhirat ni takut-takut lam yajid nara yahatal jannah, takut-takut gitu tidak dapat cium bau syurga. Cuba tengok muslimat zaman Rasulullah, ada senang macam kita. Orang kerja kapal, suami dia kelasi kapal, tahu tak berapa bulan? 4 bulan duduk laut 3 bulan 4 bulan baru balik. Jadi kita kena muhasabah
Soalan yang terakhir pada pagi ini, di mana kubur Nabi Adam? Boleh tak jika tandas dalam rumah menghadap kiblat? Allah. Kubur Nabi Adam ditanya. Saya nak keluar berdakwah, kena minta izin ibu bapa ke tak? Jawabnya ya. Kalau ibu bapa kita dalam keadaan memerlukan kita, kena minta izin. Sebab yang wajib lagi pun kena minta izin. Seorang laki-laki nak pergi perang, Nabi tanya, ada mak ayah mu dah ada lagi? Ada lagi. Di rumah mu berbakti untuk keduanya. Tak ada orang nak jaga. Lagi. Ada lagi perang. Keluar 40 hari tu kan nak pergi perang. Ni hak wajib. Nabi Adam ni betul ke dia tinggi 60 kaki? Memang sebut 60 hasta. Dalam hadis mana? Hadis sahih ke tidak? Hadis hasan kebanyakan. Yang lebih banyak lagi hadis dhaif. Jadi kita ambil hukumnya tinggi lah. Sebut 60 hasta, 60 hasta lah. Tapi kita nak tengok dengan keadaan kita sekarang, wallahu a'lam. Datang dalam hadis kita sebut. Kita nak kaji tak boleh. Zaman tu tak ada gambar, tak ada selfie. Dah, mungkin 60 hasta tu hakiki 60 hasta sungguh. Mungkin 60 hasta tu kurang dikira zaman lain. Dah, ada macam batu juga. Batu Arab lain, batu orang Melayu lain. Nah, kalau kira 56 batu. Yang 85 km nak musafir. Kita Arab 48 mil, 48 batu. Nah, kalau Malaysia 56 batu. Kilometer 85 lebih kurang. Nah, ukuran yang sama mil, tapi tidak sama dah. Nak kira Arab dengan Melayu. Nabi kata tudna syamsu yaumil qiyamah qadamain. Ditundukkan matahari pada hari kiamat qadar satu batu ukuran. Mungkin satu batu hakiki 1.6 km. Mungkin satu batu dalam hadis itu wallahu a'lam jaraknya berapa banyak. Dia lagu tu. Jadi insya-Allah bagi yang sudah menderma, kita ucapkan ribuan terima kasih. Saya mohon maaf kerana mengambil masa yang panjang dari tuan-tuan dan puan-puanku. Terima kasih pada seluruh warga Besut yang setiap minggu datang, yang memberi ruang untuk kita duduk berkumpul, menarik rahmat dan berkat Allah bersama. Kalau tidak banyak pada pagi ini, sedikit tak apa dah kita dapat ilmu yang berguna. Doakan kita panjang umur, jadi orang yang baik. Doakan kebaikan untuk negara kita Malaysia. Doakan kemenangan Islam untuk dunia ini. Allah manfa'na bima 'allamtana. علمنا بما ينفعنا ربنا زدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.